Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat beristirahat kepada rakan-rakan yang masih lagi menonton kita pada malam ini. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Masih lagi kita berada di sini. Nak kata berdiri di sini susahlah pula kan. Berada di sini. Masih lagi kita menganalisa program politik-politik yang ada. Terima kasih Joyce Justin Wong, Asian Abdul Syukur, Muhammad Azhar, David Matius. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa saya memohon jasa baik kawan-kawan kita ni, kalau boleh kita share lah, sharekan kita punya video supaya kita boleh kembang luaskan lagi jaringan kita, insyaAllah. Sekarang ni saya tengah nak sharekan dalam grup-grup yang kita ada. InsyaAllah saya cuba untuk share dahulu. So dalam pada itu kita mohon supaya rakan-rakan kita teruskan share di tempat, di kawasan masing-masing, di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di semua tempat-tempat yang boleh kita share. Boleh kita apa orang kata bagi tahu rakan-rakan kita, insya-Allah. Sebelum itu terima kasih kepada yang masih menonton kita. Volume slow. Volume slow sebab saya tak kuat lagi. Belum lagi kuat. Belum lagi kuat. Belum lagi kita apa orang kata bersiaran secara kuat lagi. LTL dari Puchong, Murali, terima kasih Murali. Paksat, terima kasih. Salam Reformasi, terima kasih dari Penang. Ramesh Kumar. Jafar dari Semenyih, terima kasih. Masih lagi bersama dengan kita malam ini, insya-Allah. Dalam apa nama kita punya rangkaian kita punya rakan-rakan kita 1 2 3 4 5. Okey. Kita ada beberapa topik yang kita akan bincangkan pada malam ini. Terima kasih. Salam Reformasi dari Riyadh, Saudi, Razali. Terima kasih. Tapi seperti biasa kita tak ada orang nak buat kerja macam ni, so kita lah nak kena buatnya. Biasanya saya share dululah. 3 4 6 7 8 9 10 WP Telkom 1 Telkom Penang. Lawan tak lawan Singa menang. Suara tak dengar Safwan Mokhtar. Memang suara tak dengar sebab saya tak start lagi. Suara Hello, test 1 2, test 1 2. Cubaan 1 2, cubaan 1 2. Salam dari Moskow. Oi. Ya betul. Kejap suara. Kejap. Suara tak ada Macam mana suara tak ada ni? Pelik Okey, salam. Suara sekarang audio tak ada. No sound.
No sound. Sekarang ada? Penang clear? So seorang okey. Okey dah ada. Tak ada. Terima kasih. Hilang suara lah tadi. Tadi suara tak ada. Sekarang suara ada. Tadi saya tertekan. Menyebabkan suara hilang. Sekarang ini suara ada ke? Suara hilang lagi? Takkan suara hilang lagi? Salam. Suara sekarang. Audio tak ada. Dah ada Okey. Thank you Amir. Oh, Amir menonton Tapi suara saya rasa dia macam ada problem dia macam problem sikit kan. Saya tak try dengan. Okey. Okey, saya try dulu. Suara hilang lagi, takkan suara hilang lagi. Saya tak tahu kenapa dia macam bunyi ke dalam dia punya suara ni. Suara saya sekarang ni clear ke? Okey ke? Moskow pun ada. Alright, kita try dulu, kita test dahulu. Suara okey, sound clear. Test 1 2 3. Saya test dekat laptop ni. Tak tahu kenapa dia macam. Okey, sekarang ni dia better sikit. Suara saya. Okey, sekarang ni dia better sikit. So supaya nampak dia kita ke depan. Okey, baru boleh cerita pasal ni because kita dah mula ke depan. Okey, Ipoh clear di belakang. Okey, terima kasih. So kita ada beberapa cerita yang kita akan bawa pada malam ini. Terima kasih kerana bersama dengan kita. InsyaAllah kita akan bawa beberapa cerita. Pertama berkenaan dengan Rosmah, kes Rosmah yang berlaku hari ini. Sebab ada yang mesej saya, dia kata bahawa sekarang ni Iswar ni RBA lah. Cerita RBA ni cerita lama dibayar oleh DAP lah, dibayar oleh China lah. Tapi hari ni DAP pula guna logo warisan kan, tak guna logo PKR lagi atau guna logo sendiri kan. So dia dibayar oleh RBA. So malam ni kita akan bercerita tentang rupanya Rosmah dan Najib yang pergi bayar. Saya berterupa ni. Jadi siapa yang mesej aku, rupanya korang dibayar Ini geng Rosmah, geng Najib ni. Terutama. Kedua, kita akan berbicara tentang kemelut pembahagian kerusi sekarang ni yang berlaku di Sabah. Bukan saja kemelut ni terutama di kalangan Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga di kalangan komponen-komponen parti, tetapi juga kita tengok bagaimana dinamiknya politik Sabah ini sehingga DAP dan Amanah dilihat bertanding menggunakan logo warisan sedangkan Parti Keadilan menggunakan logo sendiri. Dan pengumuman 14 kerusi Parti Keadilan hari ini adalah suatu yang sangat menarik untuk kita nak lihat, untuk kita nak kaji. Sebab kalau kita tengok di situ kita lihat bagaimana Parti Keadilan telah pergi sendiri dalam keadaan menentukan jumlah kerusi dan ke arah mana mereka hendak bawa. Ada yang mengatakan bahawa hari ini sepatutnya bukan Syafiq Abdal mempunyai hak untuk menentukan kerusi siapa di mana orang bertanding dan sebagainya. Jawapan saya tidak. Kerana the moment DUN itu dibubar, maka kuasa ketua sebagai ketua menteri dia itu sebenarnya sudah tidak ada. Dan even kalau dia menjadi ketua menteri pun, dia tidak berhak menentukan dekat kerusi mana nak dipertandingkan dan siapa yang bertanding dan parti mana hendak bertanding. Sebab itu adalah prerogatif ataupun bidang kuasa parti masing-masing yang menentukan di mana bagaimana siapa nak bertanding di kawasan tersebut. Dan kalau sekiranya dia tidak puas hati, maka itu saya kata kalau tak nak kawan, kita lawan lah. Itu saja. Kan? Kita bukannya nak gaduh tetapi kita nak bagi tahu bahawa itu realiti dalam hal politik yang berlaku sekarang ini. Realitinya bahawa apabila kita nak bergerak ke hadapan, kita kena faham bahawa setiap parti itu mempunyai kemampuan, kekuatan dan juga mempunyai bidang kuasanya sendiri. Jadi jangan kita berasa bodoh sombong lah. Dalam kita nak menentukan, kita rasa sombong macam kita seorang je yang paling power. Even I'm talking about even keadilan sekalipun, tetapi dalam masa yang sama kita kata dia ada parti pun sama. Jadi negotiation tu perlu ada. Tetapi kalau sekiranya deadlock berlaku, even dalam Perikatan Nasional ke, dalam Barisan Nasional ke, dalam Pakatan Harapan ke, dalam Pakatan Harapan Plus Warisan ke, benda itu akhirnya kalau dah tak boleh nak pergi dan kita bertarung je lah dan melihat siapa yang mempunyai kekuatan yang tersendiri. On the ground ni, siapa yang mempunyai kekuatan tersendiri. Okey, kita dengar suara. Kita kata dia ada. Okey, dengar suara is okay, fine. So maka masa kita boleh pergi ke
tajuk kita hari ini yang pertama sekali berkenaan dengan Rosmah. Menarik hari ini, kes Rosmah itu disambung dan kalau sekiranya siapa yang ikut Rosmah zaman-zaman dahulu, mereka akan kenal orang yang bernama Rizal Mansur. Rizal Mansur ni boleh dikatakan seorang yang seorang yang sangat prominent dalam kes Rosmah ini. Dia pembantu kepada Rosmah Mansur. Dia ni dikira sebagai orang kanan Rosmah Mansur. Walaupun Rosmah Mansur isteri kepada Najib Tun Razak, tetapi Rosmah ini dilihat sebagai seolah-olah dia mempunyai kuasa. Kita ingat malah zaman BN dahulu, dia mempunyai First Lady Office, FLOM, First Lady of Malaysia, FLOM, First Lady of Malaysia. Dan dia ada office di Putrajaya. Jadi masa tu dia macam jadi satu kekecohan. Bagaimana seorang isteri Perdana Menteri yang tidak bermaksud bertanding pilihan raya sekalipun, boleh pula tiba-tiba ada First Lady. Itu yang pertama. First Lady of Malaysia bukannya isteri Perdana Menteri. First Lady of Malaysia sepatutnya adalah Permaisuri Agong. Itu sepatutnya First Lady of Malaysia. Dia sebenarnya tak adalah istilah First Lady. First Lady sebenarnya hanya untuk Presiden, terutama Presiden Amerika kan. Tetapi Rosmah masa tu mewujudkan dia punya sentimen, dia punya gerakan, dia punya movement, sampaikan dalam berita hari ini, dalam trial Rosmah hari ini, mengatakan bahawa pegawai kerajaan sangat takut kepada Rosmah. Dan menurut dia ada satu nama dia. Nama dia ni adalah Rizal Mansur. Dan Rizal Mansur ni dilihat sebagai seorang yang sangat prominent, sangat penting dalam menentukan hala tuju bisnes Rosmah. Projek-projek ni akan melalui Rizal Mansur. Dan Rizal Mansur ni lah akan mengatur-carakan pelbagai projek, pelbagai bantuan, pelbagai saluran, pelbagai duit. So hari ini adalah trial Rosmah terhadap kes MACC, iaitu berkenaan dengan dia menerima suapan daripada Jepak Holding yang mendapat projek solar bernilai 1 bilion, saya tengok 1 ke 2 bilion macam tu, di mana dia meminta sejumlah dana, kalau tak salah saya, dalam 500 juta daripada Jepak Holding untuk securekan projek tersebut. Dan yang menariknya, setelah kekalahan Pakatan Barisan Nasional dalam last GE yang General Election yang ke-14, Rizal Mansur ini kemudian terus melarikan diri ke luar negara, tetapi kemudian decide untuk kembali setelah mendapat satu plea bargain daripada pendakwa raya untuk beliau menjadi saksi kepada pendakwa raya. Dia kata at that time saya risau sekarangnya kerana saya rasa tak mula-mula dia kata dia tak risaulah sebab investigation takkanlah nak menyiasat Rosmah, dia katakan. Tapi setelah nampak macam siasatan itu berlaku, dia melarikan diri ke luar negara. Tetapi kemudian beliau selepas kekalahan tersebut, dia kata dia terus kembali ke negara dan juga memberi keterangan ke atas Rosmah Mansur. Menariknya selepas itu dia kata dia mendedahkan beberapa perkara yang menarik. Yang pertama, dia katakan menurut Rizal Mansur, di dalam mahkamah menyebut bahawa Rosmah menerima 6.5 juta daripada Saidi Abang Samsudin, iaitu pengarah urusan Jepak Holding Sdn Bhd. Siapa Saidi Abang Samsudin ni? Beliau adalah ketua bahagian PBB di Sibu, kalau tak silap, di Sibu, ketua bahagian PBB di Sibu. PBB ni adalah parti komponen terbesar di dalam GPS. Dan Abang Saidi Abang Samsudin inilah yang mendapat projek bilion tersebut. Dia kata bekas pegawai Rosmah itu berkata wang tunai itu dibayar kepada Rosmah masing-masing 5 juta dan 1.5 juta telah dihantar kepada Rosmah berasingan di kediaman rasminya di Kompleks Seri Perdana Putrajaya penghujung Disember 2016 di Langgak Duta dan di sini awal September 2017. Jadi 2 kali transaction. Ada orang inbox saya tadi, orang macam UMNO lah, dia kata, tak ada bukti mengatakan Najib terima. Saya tanya dia, macam mana pula 42 juta boleh masuk dalam akaun dia? Dia kata itu tak ada bukti. Tak ada bukti apa, dia ada bukti bersalah. Itu ada penjelasan dia. Jelaskanlah apa penjelasan dia. Sekarang ini dah keluar berita bahawa itu baru tunai, wang tunai sebanyak 6.5 juta dibayar kepada Rosmah. Dia kata apa? Najib itu kaya, jadi jangan kita petikaikan kekayaan dia. Saya petikaikan kekayaan Najib. Sekarang ni 6.5 juta. Rizal Mansur, orang yang menerima duit tersebut sebagai saksi, sendiri telah mengatakan bahawa Rosmah mendapat duit secara tunai. Dalam masa yang sama, Rosmah juga dikatakan membayar RM100,000 kepada cyber trooper untuk
pertahankan dia punya reputasi ataupun reputation dia. Dia kata menurut Datuk Rizal Mansor, dia bekerja dengan Rosmah daripada 2009 sehingga pertengahan 2018. Maksudnya almost 10 tahun. Dia mengatakan why she used to be feared. Kenapa ditakuti oleh pegawai kerajaan dan juga kerajaan pada waktu itu? Kerana dia mengaku bahawa telah dibayar 100,000 secara cash oleh Rosmah hanya untuk menguruskan pasukan cyber trooper untuk menjaga reputasi mereka. 100,000 sebulan. Dia kata, saya dibayar oleh RBA. Yang RBA-nya adalah orang-orang PN, orang-orang BN sekarang ini. Mereka yang RBA yang mendapat duit yang dibayar oleh Rosmah, yang dibayar oleh Najib. Dan Najib mengaku bahawa telah menggunakan sejumlah 2 juta lebih untuk social media, untuk membayar dia punya cyber troopers dan sebagainya. Kenapa saya nak ungkit benda ni kan? Rosmah, Najib, UMNO. Ini baru kes UMNO, baru kes Rosmah, baru kes Najib. Kita ada kes Zahid Hamidi, kita ada kes Bung Mohtar, kita ada kes Isa Samad, kita ada kes Nazri Aziz, kita ada kes Aziz Baling, kita ada kes Sarega tu, Irwan Sarega. Kita ada kes mereka-mereka ini yang semuanya berada di dalam UMNO dan merupakan pimpinan UMNO, Anwar Musa. And even sekarang ini tak ada kes yang tak didakwa lagi lah, Hishamuddin je lah kan. Hishamuddin je tak ada lagi. Ada kes-kes mereka. Kenapa PAS yang kononnya memperjuangkan Islam dan integriti itu berada bersama dengan UMNO? Kenapa mereka sanggup bersekongkol dengan UMNO? Hari itu Taqiyuddin mengatakan dalam tulisan dia, dia kata maka tidak bermoral sebab Lim Guan Eng pergi attack dia. Kenapa Taqiyuddin tak dikuarantin, sanggup memperjudikan kluster, membawa kluster luar dan sebagainya. Lepas tu Taqiyuddin kata, dia nak bercakap tentang aku sedangkan dia sendiri tidak bermoral, didakwa dengan kes-kes yang berterowong dan sebagainya, sedangkan tak ada bukti pun dia menerima wang walau 1 sen pun. Namun begitu yang menariknya, kalau dia mengatakan bahawa sebab itu maka Lim Guan Eng tidak bermoral, disebabkan itu maka Lim Guan Eng patut dituduh dan sebagainya, maka sebab itu Lim Guan Eng patut ditolak, maka kenapa kamu menerima Najib? Kenapa kamu menerima Zahid Hamidi? Najib dah didapati bersalah di Mahkamah Tinggi. Rosmah bini dia sekarang ini dalam trial, dah didedahkan beratus juta diterima. Zahid Hamidi masih dalam trial. Kalau Lim Guan Eng itu kamu tolak dan kamu kata bahawa dia tidak bermoral, maka dalam masa sama kamu mengatakan bahawa Zahid Hamidi, Najib itu bukan setakat tidak bermoral, maka lebih 10-100 kali ganda tidak bermoral berbanding dengan apa orang kata Lim Guan Eng. Sebab Lim Guan Eng belum lagi bicara, belum lagi dia dapati bersalah. Okeylah, Rosmah tak ada dapati bersalah lagi, tak apa. Zahid tak ada dapati bersalah tadi, tak apa. Tetapi kalau kamu logiknya kamu guna alasan yang sama terhadap Lim Guan Eng, maka bermaksud kamu juga menuduh UMNO itu, pimpinan UMNO itu tidak bermoral. PAS sekarang ini declare perang kepada UMNO. Adakah PAS sanggup mengatakan bahawa orang UMNO juga tidak bermoral? Adakah PAS juga sanggup mengatakan bahawa orang UMNO juga tidak mempunyai telur, orang kata, untuk nak membela nasib rakyat? Adakah PAS sekarang ini bersekongkol dengan penyamun, penyangak, perompak? Jadi bak kata orang PAS sendiri dululah, kalau kita ada sekawah daging yang halal, tiba-tiba kita letak seketul daging babi ke dalam itu, maka haramlah seluruh sekawah daging daging yang halal besar itu tadi. Jadi kalau kita guna analogi PAS, kita balikkan, campakkan sendiri ke muka PAS, kita boleh kata sekarang ini bukan kita kata ada seketul babi, kita ada berketul-ketul babi yang kamu campakkan ke dalam kuah ke dalam kuah daging kamu sendiri yang halal itu, maka kita boleh katakan bukan haram, seharam-haramnya kamu berada di dalam parti komponen yang kamu bela sekarang ini. So fatwa ni macam mana, PAS? Kalau kamu boleh keluar kata-kata demikian, saya tak keluar fatwa. Saya hanya menggunakan hukum yang kamu sendiri bawa. Saya hanya menggunakan, dia dipanggil perkara syubhah. Saya pun tahu hadis Imam Nawawi, hadis 40 berkenaan dengan syubhah. Al-haram mubain wa halal mubain. Haram itu jelas dan haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara yang syubhah. Saya pun tahu hadis tersebut, haram mubain wa halal mubain. Haram itu jelas, halal itu jelas. Di antara itu perkara syubhah. Syubhahnya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Apabila kamu mengambil UMNO,
Pimpinan UMNO yang sekarang ini, Najib sudah didapati bersalah, Zahid dalam trial, Rosmah dalam trial, Isa Samad, semua ini dalam trial, menyonglap duit rakyat, merompak duit rakyat, merampas duit rakyat, maka kamu campurkan dalam kamu punya urusan, maka bukankah itu kita panggil sebagai syubhah? Saya nak tengok fatwa Haji Hadi, fatwa Takiri, Ustaz Takiri, fatwa Tuan Ibrahim, Tuan Man. Apa kamu nak kata kalau bukan itu yang dipanggil sebagai syubhah? Tidak syubhah ke perkara tersebut? Adakah syubhah itu boleh kita halalkan dengan kita kata, oh kita nak membela orang Islam, orang Melayu. Itu kita boleh ke? Maksudnya sebelum ini kamu tak membela orang Islam, orang Melayu ke bila kata kamu tak bersama dengan UMNO? Jadi kita kata sekarang ini, tak payahlah yang pimpinan itu kita tak payah. Kita nak tengok orang bawah-bawah ni. Dan ustaz-ustaz kecil ni. Yang konon-kononnya masih lagi nak berpegang pada Islam sebab berpegang dengan PAS ni. Kita nak tengok conscious iman kamu. Kat mana? Tanya diri kamu, adakah itu bukan syubhah? Bersekongkol dengan China, bersama dengan China, dengan India, itu bukan haram. Kerana dia belum melakukan apa-apa kesalahan lagi. Kalau dia buat kesalahan, itu lain cerita. Bersekongkol dengan orang yang memang jelas telah membuat kesalahan. Jelas merompak duit harta rakyat. Ini Rosmah dia cakap. Rizal Mansor, 9 tahun kerja dengan Rosmah. 100,000 setiap bulan. Apa gaji Rosmah yang dia boleh bayar 100,000 kepada Rizal Mansor ni? Apa status Rosmah sehingga boleh dibayar oleh Jepak Holding 6.5 juta untuk rasuah? Ini baru duit, itu kira duit buka mulut lah orang kata, 6.5 juta tu. Selebihnya ada lain, selebihnya beratus juta. Akhirnya orang Sarawak tak ada solar, tak dapat pun solar, tak dapat pun apa orang kata minyak yang sepatutnya untuk kampung-kampung, untuk sekolah-sekolah di pedalaman tu. Kerana apa? Orang-orang seperti ini yang merosakkan negara, yang merosakkan orang Sarawak, dan akhirnya siapa yang bersekongkol dengan orang? Siapa ni? Kan? Saidi abang apa nama? Siapa nama dia? Saidi abang Samsudin ni siapa? Orang PBB. PBB itu siapa? Parti Taib Mahmud Ketua Menteri dah, TYT dah, tak kisahlah dia. Parti Abang Jo, parti GPS. Jadi kalau kita kata oh GPS ni tidak bersama dengan Barisan Nasional, ni bukti dia. Tak bersama dengan Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan. Duit tu tak ada mata. Yang penting siapa bayar. Dia depan kita dia cerita oh Melaya, anti Melaya, Melaya ni tak guna, Melaya tu tak guna. Sama dekat Sabah pun sama. Cerita anti Melaya, tapi bila dah sampai duit, tak ada anti Melaya. Bila dah sampai duit, duit aku dengan duit kau sama je, nilai dia. Yang penting ada dia punya, aku dapat duit, kau dapat duit. Rakyat menderita. Sekolah tak ada solar, tak ada duit, tak ada minyak. Solar ada genset, tak ada minyak. Ada lampu, tak ada solar, tak ada elektrik. Ni tahun 2020 tuan-tuan dan puan-puan. Bukannya tahun 1976, bukan tahun 1963, bukan tahun 1957. 2020 kita masih lagi berbicara tentang sekolah tak ada elektrik. Sekolah tak ada air. Kampung tak ada air, kampung tak ada elektrik. Kita tak malu ke? Dalam keadaan tersebut masih ada orang cakap kat saya, "Oh, sekarang ni kita dah maju." Maju apa? Tapi apa yang orang cakap dengan saya, "Oh, sekarang ini saya sebut kepala bana, ini tanah Melayu." Saya kata, memang betul. Saya tak akan tarik kata saya. Ini bukan tanah Melayu. Malaysia bukan tanah Melayu. Saya dah cakap. Yang tu panjang lah. Siapa yang tengok saya punya viral video tu, saya pertahankan apa yang saya cakap. Saya pertahankan apa yang saya cakap. Cakaplah tentang Melayu sekalipun. Tetapi Melayu yang korup macam ni macam mana? Melayu yang korup macam ni lah menjahanamkan Melayu. Kau katalah, oh Melayu. Tapi Melayu ni lah yang menjahanamkan Melayu. Melayu ni lah menjahanamkan Malaysia. Masa itu nak cakap pasal Melayu. Saya ni tak mencarut je tuan-tuan dan puan. Sebab mak bapak saya tak ajar saya mencarut. Nak bagi tahu, ni ke Melayu dia? Nak mempertahankan Melayu macam ni ke? Ni ke Melayu yang nak dipertahankan tu? Ini ke Melayu yang kononnya memperjuangkan Islam dan agama? Ni seorang lagi gitu, pergi luar negara tak kuarantin. Dengan bangganya tak kuarantin. Pergi parlimen pula tu. Tiba-tiba kluster parlimen kau nak cakap apa? Sebab apa? Dia rasa dia dah berkuasa. Dia rasa dia dah gah, dah hebat. Kopiah di kepala tu, tak payah
Itu semua palsu, penipuan. Title ustaz tu palsu, penipuan. Bukan title ustaz, bukan pakaian menentukan peribadi. Amalan. Ahsanu amala. Amalan yang baik. Ustaz lagi tahu kalau nak bahas ayat. Ahsanu amala. Amalan yang baik. Dia tak kata bukannya terbalnya serban kita. Bukannya title ustaz tu kat depan tu. Tak. Ahsanu amala. Amalan kamu di depan kejujuran. Di depan keadilan. Apa amalan kamu di depan keadilan? Bila dipresent di antara dua perkara, adil tak kamu? Patutnya kamu kuarantin tak kamu? Kamu pergi keluar negara dalam keadaan negara tertutup. Kenapa? Atas dasar apa? Oh, kononnya membawa 82 bilion projek. Saya tahu projek tu. Saya tahu siapa punya projek tu. Takhiri, saya tahu. Saya tak nak sebut lah siapa. Saya tahu projek tu projek apa, saya tahu siapa, saya tahu deal, saya tahu detail dia. Dan saya boleh kata bahawa itu bukan projek takhiri. Saya kata, itu bukan projek takhiri. Takhiri datang nak sailang projek tu. Hari ni kita cerita panas sikit. Projek apa tu? Jom kita pergi minum, kita cerita. Tak adalah, saya tak boleh cerita. Saya telah diamanahkan oleh owner projek tu supaya tidak boleh menceritakan projek tu projek apa. Jadi saya orang yang berpegang kepada amanah. Saya takkan ceritakan kepada orang yang tak sepatutnya lah. Kan? Menarik kan? Inilah dia. Pejuang Islam. Islam kononnya. Wah. Islam. Islam apa? Islam ke? Kalau Rasulullah kata apa tau? Tidak beriman seorang daripada kamu kalau sekiranya jiran kamu itu lapar sedangkan dia cium makanan kita. Maksudnya kita masak, jiran kita cium makanan, dia lapar sebab dia tak ada makanan. Sepatutnya kita kena bantu jiran kita. Itu hadis tentang jiran. Maksud dia apa? Kena jaga jiran. Maksud dia apa? Kalau engkau pemimpin kena jaga rakyat. Apa jadi dengan air Kelantan? Apa jadi dengan air Terengganu? Terengganu air dia okey. Kelantan. Kerajaan Islam, Terengganu UMNO. Apa jadi kerajaan Islam berpuluh tahun dekat situ? Kenapa? Tak selesai masalah air. Oh, tak ada duit. Sekarang ni kamu kerajaan. Selesaikan. Menteri alam sekitar itu orang PAS. Selangor hari itu tak ada air 4 hari. Disalahkan kerajaan negeri Selangor. Menteri alam sekitar itu orang PAS. Kenapa boleh tercemar? Di mana kamu? Yes, PBT itu di bawah ni kerajaan negeri. Pencemaran itu di bawah kerajaan pusat. Penguatkuasaan macam mana? Kita bukan salahkan pegawai kerajaan, tapi kalau kita nak salahkan, kita salahkan semua. Kerajaan Islam, kerajaan Melayu ke ni? Cerita, ya Islam ni, Melayu ni. Yang inbox saya lepas tengok video saya viral bila saya sebut, kepala bana kamu Malaysia ni tanah Melayu. Kita Malaysia tanah Melayu. Saya tak kata Semenanjung. Saya tak sebut Semenanjung. Saya bukan sebut Federation of Malaya. Saya sebut Malaysia. Jadi faham dulu maksud Malaysia. Apa nama maksud Malaysia? Malaysia tu wujud sejak bila? Ada yang kata Malaysia wujud sejak 1896. Soalan saya simple saja. Wujud semula atas catatan siapa? Dia kata catatan orang Itali. Nama dia Marco Polo ke? Marco Polo 1896 tu Malaysia wujud. Siapa je punya sultan? Mana daerah dia? Dekat mana daerah dia? Adakah wujudnya hanya sekadar nama? Betul, nama dia Malaysia. Continent of Malays. Tapi itu nama tidak mencerminkan komponen. Sebab nama itu kita kata ini dustbin. Kita kata. Tapi dustbin bukan maksudnya kita boleh buang sampah kat situ. Ini untuk komputer punya dustbin. Nama tidak mencerminkan ciri yang sebenar. Ciri yang sebenar apa yang kita bentuk. Apa yang kita bentuk, negara yang kita bentuk. Siapa yang kita bentuk. Bagaimana kita mengacuankan negara ini, tuan-tuan dan puan-puan. Mengacuankan negara ini ke arah mana? Satu kajian dibuat oleh satu NGO, baru ini saya baca. Dia kata apa? Kerajaan Pakatan Harapan dulu, bila dia memerintah, dia punya concern adalah reform. Kerajaan Perikatan Nasional, dia punya concern adalah bagaimana nak kekal berkuasa. Itu. Concern dia sekarang ini bagaimana dia nak kekal berkuasa. Itu dia punya concern sekarang.
Sebab dia kena berlawan, bukan setakat dia kena berlawan Perikatan Nasional, bukan setakat dia kena berlawan Pakatan Harapan. Dia nak kena lawan dengan UMNO, nak kena lawan dengan PAS. Dia punya kerisauan tu kena lawan UMNO, kena lawan dengan PAS. Sebab itu saya kata Johor dah tumbang. Johor dah tumbang dah. Sekarang ini retak menunggu belah je. Kita tunggu esok, bukan esok hari, esok hari kita esok lah. Tapi sebenarnya hari Ahad, kita tunggu hari Ahad ni. Sama ada bubar atau tidak Johor. Berlaku PRN atau tidak di Johor. Dan adakah itu akan berlaku serentak dengan seluruh Malaysia? Sangat-sangat menarik politik kita. Tu rugi tau. Tuan-tuan dan puan, please share. Share video kita. Saya nak bagi tahu pilihan raya tidak lama lagi. Persoalannya ada orang tanya saya, kalau pilihan raya berlaku ni, macam mana East peluang dia? Boleh menang ke Pakatan Harapan? Jawapan saya ialah, kita buat apa? Kita ni yang menonton ni, yang akan menonton, yang sedang menonton, yang esok mungkin menonton, yang mungkin dah di-share nanti, kita buat apa? Saya tak boleh kata boleh menang atau tidak. Kita tak boleh kata akan kalah. Oh sure kalah is, kita bukan Tuhan. Oh sure menang is, kita bukan Tuhan. Tapi Tuhan kata apa? Nak menang, nak kalah, kamu punya usaha. Ni tangan ni kena berusaha. Kita buat apa? Saya selalu kata, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kita buat apa? Kita ni buat apa? Saya tanya soalan, kita buat apa? Jangan tanya soalan, boleh menang ke boleh kalah. Menang kalah tu berdasarkan apa tindakan kita. Boleh menang ke boleh kalah tu future. Masa hadapan, saya tak boleh nak ramal. Jawapan saya adalah kita buat apa? Untuk nak memenangkan orang kita. Untuk nak memenangkan Pakatan Harapan, kita buat apa? Apa pengorbanan kita? Pengorbanan kita apa? Sanggup tak kita keluar duit? Sanggup tak kita keluar tenaga? Sanggup tak kita keluar masa? Kalau tak sanggup, tak payah tanya saya boleh menang ke tidak. Kerana ini bukan benda nak menang ni bukan hanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan hanya setakat kepada Mat Sabu, bukan hanya setakat kepada Lim Kit Siang, kepada Lim Guan Eng. Bukan hanya sekadar kepada Iswardi Morni, bukan. Nak menang ini tuan-tuan dan puan, saya perlukan setiap daripada kita. Alhamdulillah hari ini yang donate RM10, RM5, RM1,000, beli meja RM2,000, RM50,000 beli meja. Ni bukan saya nak jual meja nak ambil untung tuan-tuan dan puan. Saya bukan nak ambil untung. Tapi saya nak guna duit tu nak jawab soalan tuan-tuan dan puan-puan ni, boleh menang ke tidak? Ini yang saya nak buat. Saya tak nak lepaskan kerja kita ni kepada orang yang tak pasti. Saya bukan kata parti tu tak boleh buat kerja. Tapi kalau kita setakat jadi penonton, tak ambil tindakan untuk membantu parti, untuk memenangkan pilihan raya, dan jangan tanya soalan boleh menang ke tidak. Jangan tanya soalan boleh menang ke tidak. Tapi saya tak ada duit Ya, tak apa. Boleh tekan butang share tak? Boleh tak tekan butang share? Aku ni miskin top up pun aku terpaksa beli sebab nak tengok kau punya live. Ya, tak apa. Boleh tekan butang share tak? Kalau boleh tekan butang share, tekan butang share tuan-tuan dan puan. Bukan saya nak glamour, tak ada. Ni live Facebook ni, to be honest, tak ada buat duit. Live Facebook saya buat tiap-tiap malam ni tuan-tuan dan puan, tak buat duit tuan-tuan. Kalau dapat 10,000, 100,000, 1 juta pun orang tengok live saya tak buat duit daripada ni. Ini bukan cara saya buat duit. Saya buat bisnes, saya buat duit, saya buat bisnes. Saya ada kerja saya sendiri. Tapi nak bagi tahu, nak tanya soalan boleh menang ke tidak. Soalan saya balik kepada orang yang bertanya tu. Kamu buat apa? Kamu buat apa? Dah buat sesuatu? Good. Tahniah. Kalau tak, buat sesuatu. Bantu saya. Baca kata cerita apa? Cerita Jerry Maguire. Help me to help you. Help me to help you. Help me to help you. Bantu saya untuk bantu kamu. Tolong. Bantu saya untuk bantu kamu. Tolong. Dinner kita 3 hari bulan 10. 2020. Take up meja tak banyak lagi. Ada alhamdulillah banyak yang kontak saya hari itu, tapi tak cukup. Masih tak cukup.
bantu saya, tuan-tuan. Saya bukan buat dekat Sarawak ni, saya buat dekat Bangi. Dekat Selangor saya buat. Saya datang buat kat Selangor semata-mata nak saya tahu orang Selangor ni boleh membantu, orang Negeri Sembilan boleh bantu, orang Melaka boleh bantu, orang KL boleh bantu. Help me to help you, tu je. Tolong bantu. Kita ada satu meja, 8 orang boleh duduk satu meja. Tolong cari 8 orang. Satu meja RM2,250 seorang. Cari. RM250 seorang. Tu saya kata. Kalau berminat, saya kata, pergi kontak 014-640-2434. 014-640-2434. Kita masih lagi banyak meja kita nak jual. Saya ada sehingga 14 hari bulan. Berapa hari lagi untuk saya nak tentukan meja. Kalau tak, nanti terpaksa go without tables. Habis. Kata tuan-tuan dan puan, kenapa pentingnya benda ini? Sabah ini adalah cerita yang saya nak bagi tahu bagaimana kita bila berlaku pilihan raya, kita tak bersedia. Kita tak mampu bersedia. Lepas tu kita dok claim, kenapalah kalah, kenapalah kalah, kenapalah kalah, kenapalah kalah. Kenapa kalah? Itu saya kata, kita bekerja macam nak kalah. Kita berehat macam dah menang. Saya bukan marah, ini bukan marah. Ini saya nak bagi kesedaran, bagi semangat kepada tuan-tuan dan puan. Kita boleh buat perubahan. Saya seorang tak mampu buat perubahan, tuan-tuan dan puan. Saya seorang tak mampu buat perubahan. Kita semua boleh buat perubahan. Sabah hari ini telah mengumumkan bahawa 14 kerusi telah dipertandingkan. Satu perkembangan yang sangat menarik, saya kata. Kenapa sangat menarik? Cuba saya bacakan. Saya bacakan kenyataan akhbar. Pertama sekali, DAP dan juga Amanah akan pergi sendiri. DAP dan Amanah akan pergi sendiri untuk maksudnya pergi sendiri itu menggunakan logo warisan. Mereka tidak menggunakan logo masing-masing, mereka menggunakan logo warisan. Dan saya dengar Amanah hanya akan bertanding satu kerusi di kawasan Sempurna, iaitu di kawasan CM, di kawasan Syafiq Abdal. Okay, kenyataan Abah daripada saudara Simsudin Haji Siddiq, iaitu Ketua Penerangan Sabah. Keadaan tampil gandingan calon berpengalaman dan baharu. Keadaan adalah sebuah parti pelbagai kaum. Keadaan di Sabah bukanlah perkara baru, malah tanding sejak sehingga 1999. Pada pilihan raya umum 2013, keadilan menang 1 kerusi parlimen dan 7 kerusi DUN. Dan dalam pilihan raya umum 2018, keadilan menang 3 kerusi parlimen dan 2 kerusi DUN. Okey. Dan ini merupakan masa itu keadilan menang 3 kerusi parlimen dan 2 kerusi DUN dalam keadaan keadilan hanya diberi 8 kerusi bertanding tau, DUN. Sebab tu ada orang pertikaikan, dia kata, alah menang 2 kerusi, yalah kau bagi 8 daripada 60. Kalau bagi 40 macam mana? Walaupun parti pernah bertanding jumlah kerusi lebih besar atas semangat setia kawan dengan rakan seperjuangan, khususnya warisan, keadilan hanya bertanding 6 kerusi parlimen dan 8 kerusi DUN pada 2018. 6 parlimen dan 8 DUN. Tapi daripada situ menang 3 kerusi parlimen dan 2 kerusi DUN. Keanggotaan keadilan juga telah meningkat sebanyak 170,000 orang, menjadikan Sabah negeri kedua tertinggi dari segi keanggotaan parti selepas Selangor. Oleh sebab itu, kali ini Parti Keadilan ingin meletakkan 14 orang calon DUN, iaitu satu peningkatan yang munasabah memandangkan bilangan kerusi DUN juga meningkat daripada 60 sebelum ini kepada 73 sewaktu pilihan raya negeri Sabah pada 2020. Dua rundingan terakhir keadilan warisan telah melibatkan Datuk Seri Panglima Syafiq Abdal dan pimpinan tertinggi keadilan. Sebagai sebuah parti kaum yang telah lama menyertai pilihan raya, keadilan juga bahasa menampilkan calon Bumiputera Islam. Bumiputera bukan Islam dan Cina. Keadilan juga mempunyai calon di segenap pelosok Sabah. Kali ini keadilan melakukan tapisan rapi untuk memastikan calon-calon yang berwibawa, termasuk muka-muka baru anak muda dan wanita. Ini komitmen keadilan untuk mengembalikan mandat rakyat kepada kerajaan negeri yang diterajui warisan, Pakatan Harapan dan UPAPCO, pimpinan Datuk Seri Panglima Syafiq Abdal dalam pilihan raya negeri 2020.
Senarai kerusi yang dipertandingkan adalah api-api, Inanam, Tempasuk, Tamparuli, Matugong, Klias, Suk, Kemabong, Segama, Limbahau, Sungai Manila, Membakut, Pintasan dan Petagas. Yang ini merupakan daripada ini. Menariknya kita kat sini, kenapa saya kata bahawa pimpinan sudah pun berunding. Sudah ada rundingan peringkat tertinggi. Jadi janganlah kita nak mempertikaikan bahawa keadilan akan bertanding 14 kursi. Ada orang kata, sikitnya 14 kursi. Tak, tuan-tuan dan puan, 14 kursi itu banyak. 14 kursi itu kira banyak. Tapi walaupun banyak tak sebanyak warisan, namun begitu, kita boleh kata ini boleh jadi kingmaker. Bayangkan kalau 10 kursi, tiba-tiba warisan lawan yang lain tu 50-50, keadilan boleh jadi kingmaker. Jangan tak tahu. Sebab tu saya kata keadilan ni dia ada parti yang semua komponen dia boleh ada. Dan kita boleh bergerak sendiri kalau kita nak, tetapi kita tak nak bergerak sendiri sebab kita masih lagi ada semangat setiakawan. DAP dengan amanah dia nak pergi menggunakan logo warisan. Silakan. Kita tak ada isu pun. Tak ada masalah nak guna-guna. Ada orang kata kat saya, kalau guna logo keadilan kau tak marah, kalau guna logo warisan kau marah. Bukan masalah tu. Bukan masalah marah. Saya cerita pasal branding. Sebab tu kalau nak ambil ayat saya, ambil full. Jangan ambil setengah-setengah. Jangan jadi walaon. Jangan jadi pas. Kan? Ambil ayat setengah. Dia tak ambil full. Tengok video tu ambil full. Tak ambil dalam konteks. Kita bercerita tentang branding. Faham? Tak payah. Sebab itu saya kata. Tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah berunding 14 kursi. Kita akan bertanding 14 kursi. InsyaAllah. Jadi janganlah dia pertikaikan lagi. Ada orang masih mempertikaikan. 14 kursi. Ada 73 tolak 14. Ada lagi 50 lebih kamu nak bertanding. 14 ni pun kamu nak pergi orang kata apa, nak panas. Kenapa? Baru 14 kursi. Ada berpuluh lagi kursi. Lebih 50 kursi tu. Janganlah panas. Relax. Kan? Sebab itu saya kata. Dalam keadaan yang ada sekarang ini. Kita nak tunjuklah bahawa kemenangan itu boleh berlaku pertama kalau tidak ada pertembungan warisan dan juga parti keadilan. Maksudnya saya warisan DAP dengan amanah tu lah. 3 tu dalam menggunakan logo warisan tu tak bertemu dengan parti keadilan. Itu yang pertama. Boleh menang. Kedua, sekarang ini saya baca kenyataan Anwar Musa tadi bahawa PN mungkin akan meletakkan 2 calon di satu tempat yang sama. Maksudnya, Perikatan Nasional sekarang ini, di antara STAR dengan Bersatu, dia orang tak ada kata sepakat. In fact, ada beberapa kawasan, dia orang kena bertembung sama sendiri. Ini merupakan satu perpecahan, tuan-tuan dan puan. Kalau warisan dan Pakatan Badan PKR tak ambil advantage, dia boleh makan diri. Tapi kalau pandai ambil advantage, kena give and take, boleh menang dalam pilihan raya ini, mungkin menang besar. Itu baru kita cerita dalam perikatan. Kita tak cerita di antara Barisan Nasional dan juga perikatan lagi. Dalam Barisan Nasional, UMNO, Musa Aman sekarang ini duk bergaduh dengan Bung Mohtar. Bung Mohtar mengatakan bahawa Musa Aman tidak disenaraikan di dalam komponen, di dalam pilihan raya negeri kali ini. Sepatutnya dia bertanding di Sungai Manila. Berkemungkinan nama dia tidak ada di dalam Sungai Manila. Maksudnya apa? Sama ada dia letak di tempat lain ataupun dia tidak bertanding langsung. Sama ada dia letak di tempat lain ataupun dia tidak bertanding langsung. Tapi mustahil untuk dia nak diletakkan di tempat lain sebab grassroots dia di kawasan tersebut. Grassroots dia di kawasan tersebut. Susah dia untuk bertanding di tempat lain. Sebab itu saya kata, kalau warisan tidak pandai mengambil advantage perpecahan Barisan Nasional, UMNO, Perikatan Nasional. Ini belum cerita Bersatu dan Perikatan Nasional ni. Bersatu dan BN. Dan sekarang ini bertembung di antara sama. Berkemungkinan PN akan bertembung sesama sendiri dengan STAR, bertembung pula dengan UMNO. Bertembung di antara mereka. Kalau kita tak pandai ambil advantage perkara tersebut, warisan tak pandai ambil advantage, masih juga kalau sekiranya saya rasa tak adalah langgar tempat 14 ni kan. Sebab saya dengar-dengar peringkat bawahan masih juga nak ambil juga 14 tempat ni. Dia kata nak berebut 14 tempat ni kenapa? Ada 50 lebih tempat kamu nak bertanding, ambil lah tempat lain tu. Banyak lagi. That is why sekarang ini kita kata pertandingan ini kita akan menarik, boleh menang kalau kita disiplin dalam menentukan calon.
Sebab itu saya kata kalau siapa menang dia boleh jadi kingmaker. Kenapa saya kata boleh jadi kingmaker, tuan-tuan dan puan? Kita kena faham macam ni. Keadilan, dia bertanding 14 kursi. Ada kata sikitnya bertanding 14 kursi. Ya. Bayangkan, katakanlah dia menang 10 je kursi. Warisan menang, katakanlah daripada balance 14 tolak dengan 73 tu, ada 51. Okay. 59, sorry. 59 kursi. Katalah 59 kursi tu, katakanlah daripada 59 kursi tu, warisan menang, let's say 30. 59 tu, let's say warisan menang 33 lah. Balance ni dimenangi oleh BNPN. Tidak mustahil keadilan boleh jadi kingmaker kalau dia nak. Of course dalam keadaan itu, kita kena setia kawan. Sebab tu saya kata, warisan kena fikir secara bijak. Sekarang ini nak berkuasa di dalam negeri ni adalah warisan. Kalau keadilan nak berkuasa nak jadi Ketua Menteri Sabah, dia bertanding bukan 14 kursi, dia bertanding 50 kursi. So cita-cita dia bukan nak jadi Ketua Menteri Sabah, tapi cita-cita je nak memastikan bahawa kerajaan warisan ini yang dipimpin oleh Syamil Abdal ni kekal untuk for the next selepas election ini. Jadi kalau begitu, kita kompromi dengan 14 lah. Still okay. Dan jangan lagi main sentimen-sentimen Melaya, Sabah, Sarawak, lokal, parti Melaya, jangan. Benda itu akan memakan diri sendiri saja. Sekian saja daripada saya malam ini. Terima kasih kerana menonton. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kita dah bersiaran almost 1 hour. Lebih kurang 46 minit, 47 minit. Tolong saya, bantu saya. Kita ada Bina Negara. Kita ada buat dinner. Tapi kita ada lagi banyak yang meja-meja kita tak jual. Tolong PM inbox saya. Kalau siapa yang tengok dekat dalam YouTube, boleh kontak nombor 0146402434. 0146402434. Kita jumpa 3 hari bulan 10. InsyaAllah kita bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita bermula 6 petang. Kita ada macam-macam ceramah dan sebagainya. Dan yang paling penting, apa gerak kerja kita selepas itu untuk bina negara. Sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita ungkapkan sama-sama. Lawan! Tetap lawan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.